الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian supaya marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, iaitu amanah, benarkah ianya semakin terhakis? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam mengharungi kehidupan dunia yang semakin mencabar, prinsip dan tuntutan Islam hendaklah terus diamalkan dan dipertahankan. Apa yang menyedihkan, maruah umat Islam pada hari ini semakin tercalar dan terhakis. Dan apabila terdapat segelintir daripada umat Islam yang diberikan amanah, tenggelam dalam gelombang kerakusan mengejar habuan dunia yang bersifat sementara ini. Sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar kes-kes yang melibatkan umat Islam terpalit dengan amalan rasuah, penyelewengan wang yang diamanahkan, serta ketiadaan integriti. Hadirin sekalian, sifat amanah merupakan satu daripada 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul alaihimussalam. Amanah ke atas setiap umat Islam yang mukallaf oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah yang sangat besar dan berat yang mencakupi semua aspek kehidupan umat di dunia ini. Dalam petikan ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, yaitu petikan daripada surah Al-Ahzab ayat 72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit, bumi dan gunung ganang untuk memikulnya. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Wa hamalahal insan. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Ingatlah bahawa sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Hadirin sidang Jumaat sekalian, perbuatan pecah amanah amat membimbangkan, kerana ia boleh menjangkau bukan sahaja kepada sektor perkhidmatan awam dan swasta, malah tidak dapat dinafikan ia turut menjangkiti institusi agama yang juga turut terpalit di dalam gejala ini. Jika ianya tidak ditangani dengan tegas dan segera, nescaya akan terus menular dalam kalangan generasi yang akan datang. Hal ini berlaku disebabkan ada segelintir manusia yang tidak berhati perut
dan hanya mementingkan diri sendiri, yang telah menodai amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi dan majikannya. Dan perbuatan seumpama ini bukan sahaja memalukan umat Islam seluruhnya, bahkan perbuatan tercela ini turut melanggar tuntutan agama Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan pegawai-pegawai daripada agensi-agensi agama Islam negeri Selangor yang diamanahkan untuk menjaga dan menguruskan wang umat Islam seperti wang zakat, baitul mal, dana anak yatim, dana infak umat Islam, dana infak jemaah masjid dan surau, serta wang fidyah, diingatkan agar terus memelihara amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh kejujuran. Pegawai yang diamanahkan dengan pengurusan wang ringgit mestilah mempunyai sifat-sifat amanah dan jujur, kerana tugas mereka berurusan dengan harta dan wang ringgit. Hilangnya sifat amanah dari kalangan pegawai berarti terancamlah sumber kewangan Islam bagi memakmurkan kehidupan umat Islam. Takutlah kepada azab dan hukuman Allah yang menanti di alam barzakh dan di akhirat nanti, dengan tidak menyeleweng dan mengkhianati amanah yang dipikul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu bahawa seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, adakah aku bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau telah mendapat pahalanya, sedangkan dosanya akan ditanggung oleh orang yang menyelewengkannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menunaikan amanah, dan pada masa yang sama Allah memuji hamba-hambanya yang teguh dalam menjaga amanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Maka marilah sama-sama kita hayati perintah Allah ini, kerana melaksanakan amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang muslim. Gagal kita dalam menjaga amanah dan tidak jujur dalam melaksanakan tanggungjawab akan menghakis keyakinan masyarakat terhadap institusi agama Islam. Jauhilah sikap yang menganggap bahawa kedudukan adalah suatu keistimewaan, menggunakan jawatan dan kuasa untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan kita biarkan hasutan syaitan dan kerakusan nafsu mengawal diri kita sehingga sanggup kita gadaikan maruah diri. Bagaikan kata pepatah, harapkan pegar-pegar makan padi. Jika umat Islam yang diamanahkan menjaga dan mengurus harta umat Islam sanggup melakukan pengkhianatan dan penipuan, maka pada siapa lagi yang boleh diharapkan untuk menjaga kepentingan umat Islam ini? Oleh itu, amanah merupakan satu tanggungjawab yang wajib dititik beratkan untuk ditunai dan dijaga dengan baik. Meskipun ada kalanya ia tidaklah semudah seperti mana yang dituturkan. Apatah lagi apabila melihat peluang-peluang dan kesempatan yang terbentang luas di hadapan mata. Maka beringatlah, jangan kita sia-siakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Walaupun nilai amanah itu mungkin kelihatan kecil di mata kita, tetapi ianya tetap dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini juga saya ingin menasihatkan umat Islam yang mengetahui mana-mana pihak yang mengkhianati amanah, maka laporkanlah kepada
pihak berkuasa dengan segera, agar kita dapat sama-sama membendung gejala buruk ini daripada terus merebak dalam masyarakat. Jadilah masyarakat yang peka dan menzahirkan penentangan terhadap segala pengkhianatan di hadapan mata. Pentingnya sifat amanah ini sehingga Nabi SAW memerintahkan agar kita menunaikan amanah walaupun kepada orang yang mengkhianati kita. Kerana inilah sifat sebenar Muslim yang sejati. Kerana Rasulullah SAW tidak mahu melihat umatnya saling mengkhianati antara satu sama lain, sehingga akhirnya masyarakat akan menjadi porak-poranda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahawa Nabi SAW ada bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takun man khanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Sedangkan perbuatan khianat terhadap orang yang mengkhianati kita pun tidak dibenarkan, maka sudah tentu melakukan khianat terhadap orang yang tidak mengkhianati kita itu lebih jelas lagi dilarang dan ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang khianat itu pasti akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, walaupun di dunia ini mungkin dia terselamat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa ada satu ketika selepas daripada peperangan Khaybar, lalu sekumpulan sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin memeriksa keadaan para syuhada yang gugur dalam peperangan tersebut. Lalu apabila melalui satu orang yang syahid, mereka berkata orang ini syahid. Dan apabila melalui satu orang yang lain, mereka berkata orang ini syahid. Dan sehinggalah sampai kepada satu orang lelaki yang gugur dalam peperangan, mereka berkata orang ini juga syahid. Tetapi Rasulullah SAW membalas kenyataan mereka dengan berkata, tidak sekali-kali aku melihat orang ini berada di dalam neraka, kerana dia telah mengambil pakaian ataupun jubah yang diambil daripada rampasan perang sebelum rampasan perang itu diagih-agihkan kepada umat Islam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tuan-tuan, jika pakaian atau jubah yang diambil secara khianat, yang mana harganya tidaklah seberapa mahal sekalipun, boleh menyebabkan pelakunya dicampakkan ke dalam api neraka, maka bayangkanlah bagaimana keadaan orang yang menggelapkan wang sehingga menjangkau jutaan, malah sehingga ratusan jutaan ringgit nilainya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai akhir khutbah pada hari Jumaat ini, antara kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini ialah, yang pertama, umat Islam wajib bersifat amanah dalam melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan, serta yakin diri ini sentiasa diawasi dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam perlu berpegang teguh dengan akhlak mulia yang merupakan kunci bagi kecemerlangan di dunia dan keselamatan di hari akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan khianat walau sekecil mana pun amanah yang dipikul, serta bekerjasama untuk membantras salah guna kuasa dan pecah amanah yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan seadil-adilnya.
Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu, dan sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas bagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan yang berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, yang menyatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.